Jadi sekarang saya akan tutup kamera Hakim. Okey, Hakim tutup kamera. Peserta diminta untuk buka kamera. Yang di-Petua mute, tak dengar. Okey, maafkan saya. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat diraja antara IPT tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree palang siaran langsung. Saya, Nur Ildina binti Yusof, merupakan tuan yang di-Pertuan Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Baiklah, pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Sains Malaysia, USM, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Saudara Abdullah bin Nudin, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Asri bin Zainuddin, Yang Berhormat Perdana Menteri Pertama Muhammad Hafizi bin Muhammad Hanafi. Pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Malaysia Sabah, maafkan saya, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Nuraihan bin Roni, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Fazli bin Losimin, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Idris bin Muhammad Hairi. Baiklah, Hakim bagi pusingan ini ialah Ketua Hakim Prof. Madya Dr. Muhammad Mahadi Ismail. Yang kedua, Hakim kedua Encik Zainal Abidin bin Yaakob. Dan yang Hakim ketiga Puan Rosita Jayus. Ahli-ahli berhormat, sidang Dewan yang dihormati. Saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Namun, izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti berikut.
Baiklah, sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memulakan sesi perdebatan. Dipersilakan. Cubaan boleh dengar suara saya? Boleh Yang Berhormat tapi macam... Boleh dengar suara saya? Okey. Sendiri. Ada masa dah? Okay. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda, mengikut Institut Fraser Kanada, skor kebebasan kehakiman, Judicial Independence Score Malaysia telah menunjukkan kadar yang membimbangkan. Pada tahun 2020, skor kita mencapai 6.157. Namun, pada tahun 2021, kita telah mencapai skor sebanyak 6.001. Angka ini amat membimbangkan. Dan di meja perwakilan kerajaan, ada perkara yang perlu untuk kita semak bersama. Sebab itu kami percaya, demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Pembangkang, serta semua yang sudi menonton sidang sulung perdebatan debat diraja pada hari ini. Bergerak selaku Perdana Menteri, analisis saya akan bermula dengan definisi. Tahukah anda, pengampunan diraja merupakan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri atau Perlembagaan Negeri. Ada 5 perkara utama yang perlu untuk kita ketahui. Pertama, perkara 42 yang memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum bagi kesalahan-kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera dan kesalahan-kesalahan di wilayah persekutuan. Kedua, raja-raja dan YDP negeri pula diberi kuasa pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan di negeri masing-masing, tidak termasuk kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera mengikut perkara 42. Ketiga, dijalankan mengikut nasihat lembaga pengampunan. Keempat, mempunyai prosedur tertentu daripada permohonan sehinggalah keputusan pengampunan. Kelima, tiada tempoh prosedur lain selepas mendapat pengampunan. Keenam, keputusan lembaga pengampunan tidak boleh dicabar. Dan terakhir sekali, pesalah yang dibebaskan dianggap tidak pernah membuat kesalahan sebelum ini kerana setiap rekod kesalahan akan dipadamkan. Hadirin dan hadirat sekalian, itu frasa pengampunan diraja. Demi memelihara kebebasan kehakiman, kami sandarkan kepada penilaian skor yang telah saya nyatakan tadi, di mana menurut United Nations Human Rights pada Kongres ke-7 dalam menilai penilaian skor kehakiman setiap negara di dunia menyatakan untuk kita memelihara kebebasan kehakiman dan menyumbang kepada peningkatan skor ini, ada 3 perkara yang perlu untuk kita pelihara dan jaga. Pertama, bebas campur tangan mana-mana pihak. Kedua, menjunjung kredibiliti kehakiman. Dan ketiga, menjaga keadilan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan. Makna kata, ketiga-tiga perkara ini perlulah kita bincang dalam Dewan Perdebatan untuk menilai situasi pengampunan diraja. Debat pada hari ini, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Mekanisme kami mudah. Secara literal, memansuhkan menunjuk keadaan menghapuskan. Mekanisme kami akan bergerak begini. Pertama, kita pindah saja perkara yang membolehkan pengampunan diraja ini berfungsi dalam perlembagaan persekutuan. Untuk menjadikan debat pada hari ini tidak mencapah-capah, kita perlu menilai kepada komponen pengampunan diraja itu sendiri yang akan memberi kesan kepada usaha kita memelihara kebebasan kehakiman. Maka, analisis di meja perwakilan kerajaan akan bergerak begini. Kami
akan menganalisis kelemahan komponen pengampunan diraja yang mengganggu kebebasan kehakiman ini yang akhirnya menjadikan kita terbelenggu dengan masalah skor kehakiman yang membimbangkan ini. Di meja perwakilan anda, pertama, anda perlu buktikan dan nafikan kelemahan ini akan mengganggu kebebasan kehakiman ini. Dan kedua, tunjukkan sekiranya keputusan kita untuk memalsuhkan pengampunan ini, pengampunan diraja ini, situasi pelihara kebebasan kehakiman kita akan menjadi lebih teruk. Hadirin hadirat sekalian, maka tanpa sebarang celahan, kronologi hujah kami akan bergerak begini. Pertama, kami akan analisis kelemahan dari sudut ianya bersifat berat sebelah. Kedua, menidakkan kredibiliti institusi kehakiman. Dan ketiga, menafikan keadilan hukuman, menjawab terus keadaan skor yang kita idam-idamkan hari ini, hadirin dan sekalian. Sebelum saya masuk kepada hujah, saya sila mana-mana yang gelisah. Dato', pertama anda katakan antara satu penilaian adalah kita mahu kurangkan bebas campur tangan. Adakah anda menafikan di fasa pertama kuasa agung sebagai kuasa tertinggi dalam badan kehakiman? Tidak, debat pada hari ini debat penilaian. Kalau kita sudah membawa satu ketetapan minda menyatakan perkara ini baik, baik kita tak payah berdebat. Itu pertama. Dan kedua, penilaian hujah kami mudah. Kami akan tunjukkan bagaimana dalam hujah, apa yang sepatutnya kita capai dalam konteks kebebasan kehakiman. Dan kita analisis kelemahan pengampunan diraja yang akhirnya menyumbang kepada situasi kita tidak berjaya mencapai keadaan yang sepatutnya. Hujah pertama, komponen pengampunan diraja bersifat beras sebelah. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana ianya menyumbang kepada keadaan komponen-komponen kebebasan kehakiman yang lemah. Tahukah anda, dalam institusi kehakiman, nilai yang baik adalah nilai yang mengangkat prinsip tiada campur tangan kuasa-kuasa tertentu. Di Malaysia, kita ada doktrin pengasingan kuasa. Semuanya bergerak sendiri, hadirin sekalian. Baik perundangan, pelaksana dan juga kehakiman. Makna kata, doktrin ini jelas menuntut kita untuk satu keadaan. Tiada pengaruh individu-individu yang menjaga kepentingan atau kelompok-kelompok tertentu. Namun kita analisis dalam lembaga pengampunan wilayah persekutuan yang boleh menasihat situasi-situasi pengampunan diraja. Ada 3 entiti yang terlibat. Pertama, Peguam Negara Persekutuan. Kedua, Menteri Wilayah Bertanggungjawab. Dan ketiga, 3 orang anggota yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Masalahnya, apabila pelantikan ini akan membuka risiko untuk kita melantik orang-orang yang salah, yang akhirnya membuat kepada risiko berat sebelah. Sebagai contoh, hadirin dan sekalian, tahukah anda, mengikut perkara 42.8 hadirin sekalian, kita dalam memberi pengampunan diraja ini, pendapat Peguam Negara adalah pendapat yang tertinggi yang boleh diikuti oleh Yang di-Pertuan Agong yang akhirnya menjejas situasi ini. Saya bagi contoh analisis kes. Tahukah anda, isu Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, hadirin sekalian, apa yang menjadi masalah apabila kes liwat Anwar Ibrahim ini berlaku begini? Beliau didakwa pada tahun 2008 kerana telah melakukan kesalahan kepada individu bernama Safil Bukhari. Akhirnya, beliau dihukum bersalah pada 2016, hadirin sekalian. Namun pada tahun 2018, beliau diberi pengampunan diraja. Setelah kami kaji, rupa-rupanya pada Mei 2018, setelah Kerajaan Pakatan Harapan dilantik, kita lihat betapa penglibatan Tommy Thomas, Peguam Negara yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan, memberikan kuasa nasihat untuk pengampunan diraja ini dibuat. Rangkumannya, inilah situasi berat sebelah yang perlu untuk kita akui bersama. Maaf kerana mencuri masa, kerana isu yang kita bincangkan sungguhlah hangat dan perlu untuk kita nilai sebaik-baik mungkin. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan.
Percubaan suara boleh dengar? Boleh Yang Berhormat. Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan, Pembangkang, seterusnya hadirin yang sudi bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan, saya titipkan buat anda semua. Hadirin, usul yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada hari ini demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memasukkan pengampunan diraja. Baiklah, memulakan rentak pembangkang pada hari ini, kita analisis terlebih dahulu konsep kerajaan. Ada beberapa masalah dalam konsep ini. Baiklah, yang pertama kita lihat lebih dahulu status quo mereka. Mereka cerita tentang skor pada hari ini. Namun, hadirin sedar ataupun tidak, dalam penceritaan skor ini, anda perlu faham, skor ini tidak termasuk perkara mengenai pengampunan diraja semata-mata. Kerana dalam skor ini juga mempunyai masalah-masalah lain seperti masalah integriti yang akan diukur dalam skor ini. Ini yang perlu anda faham terlebih dahulu. Anda pada hari ini bersifat pukul rata. Baiklah, yang kedua, pada hari ini, mesej yang anda ingin sampaikan apabila mana-mana pesalah yang disabitkan melakukan kesalahan, kita hapus terus masalah mereka. Tapi hadirin, sebenarnya anda perlu sedar, kita lihat kepada kes Anwar Ibrahim pada hari ini. Apabila kes mereka dapat pengampunan diraja, masih saja kes-kes lain turut dibicarakan. Maknanya pada hari ini menafikan kita hapus terus masalah itu apabila kita memberi pengampunan diraja. Baiklah, yang ketiga, apabila bercerita tentang bebas campur tangan. Saya kira pada hari ini anda telah membunuh kes anda sendiri apabila anda katakan kita menyanjung tinggi kredibiliti institusi kehakiman. Di saat kita mau bebas campur tangan ini, kita menolak tepi terus kuasa daripada yang di-Pertuan Agong. Ini mesej moral yang tidak baik untuk mereka bawa pada meja perdebatan pada hari ini. Baiklah, disebabkan konsep yang bermasalah ini, kita lihat pula hujah mereka pada hari ini. Hujah yang pertama bercerita tentang berat sebelah. Maknanya pada hari ini, apabila mereka ingin cerita tentang hujah berat sebelah ini, mereka seolah-olah menampakkan keadaan berat sebelah ini seolah-olah hukuman yang berat sebelah. Maknanya pada hari ini mereka mencabar secara terus kepada keputusan hakim. Seolah-olah mereka yang mempersoalkan kredibiliti hakim pada hari ini yang memberi hukuman bersifat berat sebelah. Ini pembawaan mereka yang cukup tidak boleh untuk kita terima. Hadirin, kalau kita rangkumkanlah pembawaan kerajaan pada hari ini, terdapat beberapa perkara yang kedua perlu jawab. Yaitu yang pertama, bagaimana anda ingin katakan dengan menghapuskan ini, di saat kita menghapuskan ini, kita dapat memelihara kebebasan hakim. Baiklah, itu yang pertama. Yang kedua, secara logiknya lah, kalau kita hapuskan pengampunan diraja ini, bagaimana anda pada hari ini ada mekanisme kawalan dalam memastikan kebebasan hakim ini dapat dijaga. Ini masih lagi sunyi sepi untuk anda ceritakan. Baiklah, disebabkan masalah-masalah itu, kami, pihak pembangkang hadir sepakat percaya bahawa demi memelihara kebebasan kehakiman, kami percaya pada hari ini kita perlu untuk kekalkan pengampunan diraja, melihat kepada keperluan pengampunan diraja apabila berupaya menjaga institusi kehakiman negara apabila dua perkara yang kita akan ceritakan, iaitu yang pertama sebagai semak imbang dalam menentukan keputusan akhir, dan yang kedua proses pelaksanaan yang lebih telus dan teliti. Ini pembawaan kami di meja pembangkang yang akan merungkai segala perdebatan hari ini. Baiklah, secara rangkumannya kami akan tunjukkan bagaimana sebenarnya pengekalan pengampunan diraja ini pada akhirnya akan memelihara kebebasan kehakiman dan institusi kehakiman kita secara totalnya. Baiklah, sebelum Uja, silakan satu. Yang Berhormat, setuju atau tidak, skor ini pun disumbangkan oleh pengampunan diraja. Dan kedua, saya tak cakap hukuman berat sebelah. Yang berat sebelah, prosedur-prosedur dan komponen dalam pengampunan diraja. Dato', inilah masalah anda. Anda seolah-olah nak menafikan pengampunan diraja ini adalah satu perkara yang bersifat berat sebelah. Sebenarnya Dato', perkara ini bukanlah satu keadaan yang berat sebelah. Kenapa? Pada hari ini, dalam ujar saya akan saya terangkan, sebenarnya wujud semak imbang apabila kita beri pengampunan dan sekaligus dapat memelihara kebebasan kehakiman ini dan menjaga institusi kehakiman. Ini yang anda perlu faham. Tahukah anda,
dalam ujar saya yang pertama ini akan saya ceritakan bagaimana proses semak imbang ini berlaku. Dan yang kedua, pada akhirnya mesej yang kita akan dapat adalah meraih negara demokrasi. Baiklah, hadirin, di saat pesalah dijatuhkan hukuman dan dilihat oleh masyarakat pada hari ini tidak bersalah dan mendapat sokongan daripada rakyat, pesalah ini tetap kita berikan hak untuk memohon pengampunan diraja. Dan dalam hal ini juga kita bukan mau menafikan dan mengetepikan keputusan hakim yang telah dibuat. Kita perlu semak imbang perkara ini untuk memastikan jalan terakhirnya kita menentukan segala-segala perkara ini adalah bentuk keadilan. Tahukah anda, dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 42 yang di Pertuan Agong diberikan kuasa untuk mengampun ataupun tunda hukuman ataupun melegakan hukuman. Anda perlu sedar, di saat pengampunan ini diberi pun ada proses-proses untuk memberikan pengampunan secara terus, memfokuskan kepada masalah yang telah dibicarakan ataupun kita melegakan ataupun kita menunda hukuman tersebut. Ini yang anda perlu faham. Dalam akhirnya kita boleh lihat kepada negara kita. Kita sebenarnya meraihkan negara kita yang demokrasi, di mana kita meraihkan semua pendapat, di mana pada akhirnya kita masih tidak dapat mencabar kuasa yang di Pertuan Agong selaras dengan perlembagaan Malaysia. Maknanya pada hari ini apa yang kami ingin tunjukkan kepada seisi dewan. Sebenarnya dalam isu pengampunan diraja ini tidak ada pun sesiapa yang terketepi soal keadilannya. Kerana pada hari ini bila kita masukkan, inilah yang kita akan tunjukkan keadaan ketidakadilan kepada pesalah-pesalah. Kerana pada akhirnya anda perlu faham, di saat pengampunan diraja ini diberikan, inilah adalah satu bentuk kebebasan kehakiman yang secara telus dan semak imbang untuk memastikan pesalah-pesalah tersebut dapat diberikan pengampunan diraja dan melihatkan kepada keadaan memperlihatkan kepada keadaan yang telus di meja pembangkang pada hari ini. Kerana kami yakin dan percaya dengan pengampunan diraja ini, kita wujud semak imbang dan akhirnya akan menjaga hak setiap orang yang ada di negara kita. Dan yang kedua, kita akan ceritakan juga keadaan telus apabila adanya pengampunan diraja. Dan yang ketiga, pada hari ini akan menutup ruang manipulasi dan prejudis yang ada pada institusi kehakiman. Baiklah, sekian, mohon usul untuk ditolak. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Cubaan suara. Dengar Yang Berhormat. Boleh, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, sahabat-sahabat perwakilan kerajaan, sahabat-sahabat jauh perwakilan pembangkang serta warga dewan yang sudi untuk melapangkan masa pada pagi yang indah ini. Baiklah Tuan Yang Dipertua, usul perdebatan pada hari ini masih lagi sama, iaitu demi memelihara kebebasan kehakiman, dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Terus menjawab kepada keraguan-keraguan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang kita, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua serta warga dewan yang bersidang sekalian, masalah yang pertama, apabila mereka mempersoalkan tentang skor kehakiman ini tidak termasuk dalam pengampunan diraja, contoh-contoh yang termasuk dalam pengampunan diraja adalah seperti masalah integriti, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, saya akan ceritakan dalam hujah saya bagaimana masalah integriti seperti rasuah dan sebagainya juga mendapat pengampunan diraja, bagaimana ia tidak boleh termasuk dalam skor kehakiman negara kita. Itu perlu dijawab oleh perwakilan pembangkang yang pertama. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua serta warga dewan yang bersidang sekalian, tentang isu Anwar Ibrahim, mereka bidas begini sahaja. Kes-kes lain masih berjalan, warga dewan sekalian. Mereka tidak pernah untuk menafikan, Tuan Yang Dipertua, bahawasanya kebebasan kehakiman itu perlu bebas dari campur tangan mana-mana pihak. Itu mereka tidak pernah nafikan dalam Dewan Perdebatan. Jadi, untuk menafikan dalam Dewan Perdebatan, pembangkang perlu menunjukkan bahawa komponen-komponen pengampunan diraja itu tidak pun mengganggu kepada kebebasan kehakiman. Itu yang sepatutnya pembangkang tunjukkan. Namun perkara ini tidak pernah dijelaskan oleh Ketua Pembangkang dalam Dewan Perdebatan. Hujah anda sepatutnya mudah. Anda tunjukkan komponen kebebasan kehakiman, tunjukkan komponen pengampunan diraja, di akhirnya komponen pengampunan diraja itu tidak pun mengganggu gugat kebebasan kehakiman itu, Tuan Yang Dipertua serta warga dewan yang bersidang sekalian. Jadi itu
terbidas masalah kedua. Masalah yang ketiga pula Tuan Yang Dipertua, apabila mereka mempersoalkan tentang mesej moral untuk mempersoal kuasa tertinggi agung Tuan Dipertua. Warga Dewan yang bersidang sekalian, saya tidak pernah untuk menafikan kuasa yang tertinggi pada negara ini adalah kuasa agung Tuan Dipertua. Cuma kami mempersoalkan dalam prosiding yang diberikan oleh pengampunan diraja ini, anda nilai ataupun tidak komponen-komponennya Tuan Dipertua. Dalam penghujaan anda tidak pernah untuk menceritakan satu pun komponen-komponen atau kekuatan komponen pengampunan diraja. Paling-paling pun tunjuklah bagaimana prosiding pengampunan diraja ini adalah berkesan dalam membebaskan jenayah dan sebagainya. Warga Dewan yang bersidang sekalian, selesai masalah perwakilan pembangkang. Saya terus tegakkan kembali perwakilan kerajaan pada hari ini. Kerajaan pada hari ini cukup mudah akan tunjukkan apakah sebenarnya kelemahan komponen pengampunan diraja dalam mengganggu-gugat kebebasan kehakiman itu Tuan Dipertua. Hujah pertama dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri tentang berat sebelah dalam satu pihak, iaitu campur tangan Tuan Dipertua. Hujah kedua, saya akan tunjukkan menidakkan kredibiliti institusi kehakiman, dan yang ketiga, saya akan tunjukkan bahawa ia adalah penafian kepada keadilan hukuman. Silakan satu. Tidak ada. Hujah kedua di bawah kata kunci, menidakkan kredibiliti institusi kehakiman. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Datuk Syukur bin Mohamad, dalam sistem kehakiman yang bebas sepatutnya mempunyai komponen-komponen seperti yang pertama, mahkamah sepatutnya menjadi jalan akhir kepada jenayah undang-undang yang berlaku, kerana kita ada mahkamah magistrate bergerak kepada mahkamah tinggi dan kepada mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Tuan Yang Dipertua, ada 4 lapisan yang perlu untuk kita hadapi sekiranya melakukan jenayah. Dan yang kedua, kredibiliti kehakiman tidak boleh dipersoal kerana golongan ini adalah golongan yang berpengalaman dalam sistem perundangan negara. Namun, masalah yang berlaku pada hari ini, komponen-komponen pengampunan yang lemah Tuan Dipertua. Pertama, komponen pengampunan diraja ini adalah satu sahaja penilaian dalam menafikan jenayah yang berlaku. Yang kedua Tuan Dipertua, ia adalah satu penafian terhadap kredibiliti hakim kerana keputusan penilaian hakim sepatutnya adalah muktamad Tuan Dipertua. Fakta kes yang akan saya bentangkan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Pada tahun 2003 Tuan Dipertua, seorang lelaki yang bernama Syahrul Izani Tuan Dipertua mendapat pengampunan, telah ditahan polis atas sekatan jalan raya kerana membawa 622 gram kanabis iaitu dadah Tuan Dipertua. Kemudian pada tahun 2019 mendapat pengampunan diraja dan dibebaskan daripada hukuman gantung warga Dewan yang bersidang sekalian. Yang kedua Tuan Dipertua serta warga Dewan yang bersidang sekalian, iaitu bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Mohtar Hashim pada 10 Julai 1991 telah dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah atas kesalahan membunuh wakil rakyat Gemencih iaitu Datuk Muhammad Taha Tuan Dipertua. Dan kemudiannya Mohtar dapat pengampunan diraja dan dibebaskan seperti biasa warga Dewan yang bersidang sekalian. Dan fakta kes yang ketiga, semasa sambutan kemerdekaan yang ke-63 pada tahun 2020, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah telah mengenakan pengampunan diraja iaitu pembebasan kepada 13 banduan yang telah dipenjarakan seumur hidup Tuan Yang Dipertua. Jadi, apakah masalah yang berlaku pada hari ini Tuan Yang Dipertua? Kelemahan pengampunan diraja ini adalah pesalah-pesalah ini akan bersih daripada rekod-rekod jenayah mereka Tuan Yang Dipertua setelah mereka diampunkan oleh raja. Maknanya jenayah seperti mengedar dadah, jenayah seperti rasuah dan membunuh boleh untuk dibebaskan begitu sahaja. Ini masalah yang pertama. Hujah ketiga, menjaga keadilan kehukuman Tuan Dipertua. Menurut Pakar Bahagian Perundangan Hak Asasi Manusia UiTM, anda perlu tahu bahawa hukuman yang telah diberikan kepada pesalah oleh institusi kehakiman adalah mengikut kepada kesesuaian undang-undang dan salah laku yang berlaku Tuan Dipertua. Namun masalah pengampunan ini adalah ia boleh untuk mengurangkan hukuman atau kesalahan yang berlaku Tuan Dipertua menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan jenayah yang dijalankan warga Dewan bersidang. Contoh kes adalah Datuk Harun Idris pada tahun 1975 telah menerima rasuah sebanyak RM250,000 dari Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation agar bank tersebut dapat membawa satu bank di Kuala Lumpur Tuan Dipertua. Dan di akhirnya sepatutnya dijatuhkan hukuman sebanyak 7 tahun yang berakhir pada 1984 dan dibebaskan selepas dapat pengampunan diraja
pada tahun 1981. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Yang Amat Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan lagi dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Percubaan suara. Okey, dengar suara Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan mengekalkan pengampunan diraja. Bergerak selaku yang kedua di perwakilan pembangkang, suka untuk saya terus respon terhadap permasalahan kes perwakilan kerajaan dalam Dewan Perdebatan. Ada 5 masalah major yang mereka tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Pertama sekali, masih lagi dalam isu status skor yang mereka bawakan. Bila mana mereka bawakan penilaian skor min terhadap badan kehakiman di negara kita. Sedar ataupun tidak, penilaian skor ini masih lagi bersifat pukul rata. Bila mana pernah atau tidak mereka tunjukkan pengampunan diraja ini adalah salah satu komponen yang dinilai dalam skor ini, warga dewan sekalian. Sebab untuk anda bawakan penilaian skor ini, anda perlu bandingkan siapa yang menyumbang kepada banyak peningkatan penurunan skor ini, warga dewan sekalian. Kalau tidak ada kaitan dengan badan kehakiman melibatkan pengampunan diraja, maksudnya mereka ini tidak boleh bawa isu berkenaan skor ini, warga dewan sekalian. Kedua, berkenaan dengan isu campur tangan bebas ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mesej moral yang mereka bawakan di perwakilan kerajaan, bila mana kita meneruskan pengampunan diraja ini akan mewujudkan campur tangan bebas kepada semua orang, warga dewan sekalian. Sedangkan di saat kita mengekalkan pengampunan diraja inilah, warga dewan sekalian, kita mewujudkan keadaan semak dan imbang dalam badan kehakiman di negara kita, warga dewan sekalian. Ini yang perlu untuk mereka faham. Ketiga, mereka saat kita memberi pengampunan kepada individu-individu yang terlibat ini, kita memberi pengampunan terus kepada kesemua masalah mereka. Perkara inilah salah sebab di saat pengampunan ini diberikan hanyalah kepada kesalahan yang diminta pengampunan di saat itu, warga dewan sekalian. Maksudnya kita tidak menghapuskan kesemua masalah yang mereka lakukan sebelum ini, tetapi hanyalah masalah yang diminta pengampunan ini, warga dewan sekalian. Keempat, bila mana mereka katakan keadaan menghapuskan mereka ini adalah untuk kita pindah fungsi. Saya kira logik perwakilan kerajaan tidak pernah tepat. Di saat anda katakan kita pindahkan fungsi, di fasa pertama anda masih setuju kita perlu teruskan, warga dewan sekalian, pemberian diraja ini, warga dewan sekalian. Di akhirnya apa keadaan penghapusan di perwakilan kerajaan sebab sekadar pindahkan fungsi, maksudnya anda masih setuju kita perlu teruskan, warga dewan sekalian. Kelima, dalam isu bebas campur tangan mereka ini, mereka katakan ingin junjung kredibiliti. Pertama sekali, mereka ini sudah menafikan kuasa agung sebagai kuasa tertinggi dalam badan kehakiman negara, warga dewan sekalian. Di akhirnya, rangkuman kes perwakilan kerajaan sebenarnya dalam Dewan Perdebatan, mereka tidak pernah realistik, tidak pernah untuk mengkaji sebenarnya bagaimana proses pemberian pengampunan diraja ini dilakukan. Sebab itu, di perwakilan pembangkang, kami masih percaya bila mana kami melihat kepada keperluan pengampunan diraja apabila berupaya untuk menjaga institusi kehakiman negara, apabila Datuk Raihan sudah terangkan mewujudkan semak imbang dalam keadaan badan institusi kehakiman sekarang. Sebelum hujah saya, satu. Yang Berhormat, untuk menjadi ahli parlimen, anda perlu bebas daripada jenayah. Isu Anwar Ibrahim telah pun disabitkan kesalahan atas jenayah, mendapat pengampunan, akhirnya bersih. Dato', anda perlu tunjukkan dalam keadaan sekarang, isu yang diberi pengampunan ini sebenarnya bukanlah kepada jenayah, tetapi ingin bebaskan beliau ini dari difitnah, warga dewan sekalian. Ini yang tidak pernah anda cerap dalam Dewan Perdebatan, baca yang lebih perwakilan kerajaan. Sebab itu, hujah kedua akan bercerita berkenaan proses pelaksanaan yang teliti. Bila mana dalam hujah ini, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana pengampunan diraja ini melalui prosedur yang teliti dilakukan sebelum proses pengampunan yang ini diberikan kepada individu yang terlibat. Tahukah anda, pesalah yang menerima pengampunan ini perlu melalui hukuman penjara terlebih dahulu. Barulah lembaga pengampunan dalam mesyuarat berkala akan meminta laporan daripada pihak penjara untuk disediakan dan dinasihatkan kepada Seri Paduka
termasuk laporan bertulis daripada peguam negara sebelum pengampunan ini diberikan warga Dewan sekalian. Dalam keadaan ini, kita perlu bersetuju bahawa pemberian pengampunan diraja ini dilakukan secara berproses dengan teliti dan bukannya diberi sewenang-wenangnya warga Dewan sekalian. Bila mana perkara ini juga dipersetujui oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah bagaimana proses pengampunan ini perlu undang-undang dan prosedur yang diperuntukkan di bawah perlembagaan dan undang-undang berkaitan dengannya. Bila mana Sultan Selangor juga menyeru agar rakyat sentiasa menghormati kedaulatan Jalan yang Muhammad. kebebasan badan kehakiman judiciary dengan izin Tuan Yang Di-Pertua yang menjadi teras dan paksi kepada kedaulatan sistem demokrasi raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Makna kata, kuasa prerogatif pengampunan yang dibuat ini tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenangnya demi kepentingan pihak tertentu. Bila mana pengampunan yang diberi ini bukanlah diberikan untuk menghapuskan individu yang diberikan pengampunan ini. Bila mana masalah yang diberi pengampunan ini hanyalah terhad untuk masalah semasa mereka yang terlibat dan meminta permohonan kepada bukannya kita hapuskan terus semua masalah mereka, tidak ada masalah, masih lagi mereka boleh dibicarakan berkenaan masalah mereka. Bila mana pengampunan diraja yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri perlu melalui hukuman penjara beberapa lama dahulu, barulah disusuli dengan pengampunan warga Dewan sekalian. Bila mana inilah mengikut kelaziman, pengampunan perlu ada cukup rekod mahkamah dan ada alasan penghakiman. Jadi, hujah 3 akan bercerita menutup ruang manipulasi dalam institusi kehakiman. Dalam hujah ini saya akan ceritakan, di saat kita hapuskan pengampunan diraja ini, kita mampu menutup ruang manipulasi ketara sekiranya kita hapuskan pengampunan diraja ini. Bagaimana? Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang bersetuju bila mana pengampunan diraja ini dihapuskan warga Dewan sekalian, hakim menjadi kuasa besar dalam menentusahkan keputusan dalam badan kehakiman. Kenapa perkara ini berlaku? Di saat kita hapuskan kuasa agung dalam menentukan sah dalam keputusan badan kehakiman, inilah sebenarnya akan membuka ruang eksploitasi bila mana tiada keadaan semak dan imbang terhadap keputusan yang kita lakukan dalam badan kehakiman ini warga Dewan sekalian. Rangkumannya, hujah kedua dan hujah ketiga sudah tunjukkan kenapa perlu untuk kita kekalkan pemberian pengampunan diraja ini. Mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Okey. Jelaskan. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara, boleh dengar suara saya? Boleh Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Kerajaan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Rasanya belum terlewat untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada kita semua, kerana saya yakin dan percaya disebabkan kesatuan Malaysia dan juga Persekutuan Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak, pada hari ini kita boleh bertemu dalam Dewan Perdebatan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak nilai semula apakah sebenarnya masalah dalam perdebatan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, elok saya cerahkan semula apakah kes bawaan perwakilan kerajaan. Dalam menjawab usul demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Apa yang kami analisis? Pertama, kami berpegang kepada kelemahan komponen pengampunan diraja yang mengganggu kebebasan kehakiman. Apa komponen-komponen pengampunan diraja ini? Sebenarnya kami tunjukkan kepada anda tatkala kita ada campur tangan oleh peguam negara dan sebagainya dalam komponen
pengampunan diraja itulah antara perkara yang menyebabkan kebebasan kehakiman ini berlaku. Dan saya masih lagi berasa kecewa sebab anda masih lagi mempertikaikan tentang kebebasan kehakiman. Baik, saya jelaskan semula kepada anda. Kebebasan kehakiman ini kami sandarkan kepada skor kebebasan kehakiman, yang mana hakim ataupun badan kehakiman yang bebas ini mesti ada 3 perkara. Pertama, bebas campur tangan mana-mana pihak, termasuk pihak mentadbir dan sebagainya. Kedua, mestilah skor kehakiman itu ataupun badan kehakiman menjunjung kredibiliti institusi kehakiman. Dan yang ketiga, mestilah menjaga hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Sebab kalau kita perhatikan pada hari ini, jawapan kepada pertikaian anda kata kami tak jelaskan dengan skor dengan baik. Apabila skor ini hanyalah ada pada pengampunan diraja. Anda perlu faham, skor ini ada 3 komponen penilaian sebagaimana saya nyatakan sebentar tadi. Gangguan-gangguan yang ada dalam pengampunan diraja ini telah mengganggu gugat menyumbang kepada masalah penurunan skor kita. Sebab apa? Bila ada pengampunan diraja, kita bersifat berat sebelah dalam hujah pertama kami tunjukkan. Kedua, kita menidakkan kredibiliti hakim, di mana kita nampak pada hari ini setelah hakim melalui beberapa fasa dalam kehakiman, pada akhirnya keputusan ditidakkan dengan hanya 1 pengampunan semata-mata. Dan ketiga, kami tunjukkan sepatutnya penjenayah-penjenayah tersebut sudah mendapat keadilan, sudah mendapat hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahannya, tetapi disebabkan pengampunan diraja, pada akhirnya mereka seperti bayi yang baru lahir, suci daripada sebarang dosa dan juga nista. Itulah cubaan perwakilan kerajaan untuk membuktikan usul perdebatan pada hari ini. Sebelum saya teruskan dengan masalah pembangkang, ya sila. Dato', pertama sekali, adakah prosedur pemberian pengampunan ini tidak ketat sehingga menurunkan skor anda? Datuk faham atau tidak? Pengampunan ini sudah menjadi satu adat tahunan. Tiap kali sambutan hari kemerdekaan, mesti kita akan ada pengampunan kepada pesalah-pesalah yang pada awalnya telah melakukan kesalahan. Ini ditunjukkan kemerdekaan 2020, kita ampunkan seramai 13 orang. Kemerdekaan baru-baru ini, kita ampunkan seramai 7 orang. Makna kata, ia menjadi satu adat yang tidak lagi membawa kepada kebebasan kehakiman. Semudah itu sahaja. Dan saya nak rumuskan apa masalah perwakilan pembangkang pada hari ini. Mereka tak mahu faham usul perdebatan. Sebab katanya pada hari ini mereka menuduh kami. Inilah satu mesej moral yang tidak baik. Katanya kami nak menafikan kuasa yang di-Pertuan Agong. Sedangkan tatkala kami membawa perkara ini, segala perundangan yang dilakukan sekiranya kita menghapuskan pengampunan diraja ini, masih lagi mengangkat keluhuran perlembagaan kita. Masih lagi menghormati proses-proses yang ada, yang pada akhirnya kita tidak pun menafikan, kita masih memartabatkan institusi diraja. Baiklah, itu masalah perwakilan anda. Saya hentikan perkara ini. Lepas ini cukup berbicara soal skor yang mahu dibidas. Anda janganlah terlalu miskin bidasan, kayakan bidasan. Cuba serang perwakilan kami dari sudut yang berbeza pula. Baik, saya tak mahu dah dengar lepas ini yang ketiga. Hujah pertama anda tentang wujud semak dan imbang. Katakan pada hari ini, bila ada pengampunan diraja, kita meraihkan negara demokrasi. Walaupun ada pemimpin yang bersalah. Tetapi bidasan pertama saya ialah, mesej moral dalam hujah ini, kita kena ikut pendapat masyarakat. Kalau masyarakat kata mereka tak betul, maka mereka tak betul. Mereka tak bersalah, maka mereka tak bersalah. Anda perlu faham, setiap orang ada penyokongnya yang tersendiri. Contohnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada penyokong daripada partinya yang tersendiri. Namun soalan saya, adakah pendapat, sokongan dan kecenderungan penyokong ini perlu mempengaruhi keputusan kehakiman? Anda kata memang ya. Sebab apa? Di peringkat yang pertama, anda kata keputusan mahkamah mestilah melihat kepada pendapat popular, serta akhirnya inilah yang menggambarkan mahkamah kita masih dipengaruhi dan akhirnya mencabul kebebasan kehakiman. Tentang meraihkan demokrasi, ya, sebab negara kita demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaanlah, kita boleh membuat beberapa pindaan. Kita boleh memasukkan beberapa perkara mengikut lunas undang-undang dan lunas perlembagaan yang pada akhirnya tidak pun mencabar kredibiliti yang di-Pertuan Agong. Hujah kedua anda, prosedur pengampunan katanya dibuat dengan teliti pada hari ini. Ya, memang kalau dibuat dengan teliti sekalipun, tapi tak kala, kalau contoh dalam kes-kes sebelum ini, satu hakim mahkamah
Mahkamah Tinggi, 3 hakim Mahkamah Rayuan dan 5 hakim Mahkamah Persekutuan telah membuktikan seseorang itu bersalah hanya kerana ada jemaah pengampunan ini yang hanya meneliti dalam kalangan mereka, malah ada pengaruh daripada peguam negara semasa ketika itu, kita ketepikan sahaja, kita biarkan sahaja mereka untuk diampunkan dosanya. Ini satu benda yang tidak baik. Inilah tercabarnya kredibiliti hakim. Ketiga, menutup ruang manipulasi. Maksudnya di peringkat yang pertama, anda sedang menuduh kebebasan kehakiman kita tidak bebas. Hakim kita tak bebas sebab katanya ada ruang manipulasi. Bukannya kalau kita memansuhkan pengampunan diraja, hakim tak akan besar kepala kerana ada proses-proses undang-undang yang boleh dibuat. Kalau anda dibuktikan bersalah di Mahkamah Tinggi, buat di Mahkamah Rayuan sehingga ke Mahkamah Persekutuan, dan tak kala itulah kalau kesemua menolak rayuan anda, memang anda bersalah. Itulah satu kebenaran yang perlu kita telan walaupun pahit. Rangkuman perdebatan pada hari ini untuk memastikan hakim-hakim kita benar-benar bebas, kita terpaksa untuk memansuhkan pengampunan diraja sebab kita lihat kepada masalah-masalah yang berlaku. Ada kelemahannya yang pada akhirnya demi rakyat, demi negara, saya mohon usul ini untuk diterima Dewan. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Mana suara boleh dengar? Boleh Yang Berhormat. Sidang Dewan sekalian, kami hormat kepada kuasa kehakiman. Begitupun hari ini, kami tidak melihat bahawa pengampunan diraja ini adalah satu sekatan terhadap kebebasan kehakiman. Malahan, pengampunan diraja inilah elemen penting yang menggerakkan kuasa kehakiman. Atas dasar itu, kami bangkang usul Dewan demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja tuan-tuan dan puan-puan. Terus respon balas kepada kes pihak kerajaan pada hari ini. Yang pertama, kes mereka ini bercapah tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana hari ini frasa memansuhkan tidak pernah jelas di pihak mereka. Sekejap mereka kata nak pindah, sekejap mereka kata nak mansuh. Tiba-tiba bangun yang kedua pula kata nak pindah fungsi. Bila mana hari ini kita pindahkan fungsi, maksudnya pengampunan diraja itu masih wujud tuan-tuan dan puan-puan, tidak dimansuhkan sama sekali. Yang kedua, kita lihat pula kepada kes mereka hari ini. Sebenarnya, mesej moral yang mereka nak sampaikan, mereka nak kejar kesempurnaan, tidak realistik pembawaan mereka. Hari ini, mereka tunjukkan kepada kita risiko-risiko daripada pengampunan diraja ini. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat baik-baik risiko yang mereka tunjukkan ini, pada akhirnya, tanpa pengampunan diraja pun masih wujud risiko-risiko tersebut, masih ada kemungkinan berlakunya keadaan berat sebelah, kredibiliti dan sebagainya. Maka pada peringkat pertama, ini bukan salah pengampunan diraja sama sekali tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita beralih pula kepada masalah ketiga. Konsep di pihak kerajaan pada hari ini, pada status quo mereka. Mereka kata hari ini status quo nak menilai kepada skor kebebasan kehakiman yang membimbangkan. Pun begitu, dalam pembuktian mereka, pernah atau tidak, mereka tunjuk kronologi bagaimana dengan pengampunan diraja ini tiba-tiba menyumbang kepada penurunan skor. Tidak pernah tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat masalah keempat konsep mereka pada frasa kebebasan kehakiman. Bila mana mereka letakkan ciri bebas campur tangan mana-mana pihak, menjunjung kehakiman, dan yang ketiga menjalankan hukuman. Akan saya tunjukkan bagaimana tiga-tiga ciri ini tidak pun terganggu apabila pengampunan diraja dijalankan. Yang pertama, bebas campur tangan mana-mana pihak. Di peringkat pertama, kita perlu faham yang di Pertuan Agong itu sendiri adalah badan tertinggi dalam institusi penghakiman. Maka tidak ada berlaku keadaan campur tangan mana-mana pihak. Ciri menjalankan hukuman pula. Hari ini, walaupun diberi pengampunan, masih lagi mereka perlu jalankan hukuman itu tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah menjalani hukuman penjara selama lebih 3 tahun mulai 2015 sebelum diberi pengampunan diraja. Maka ciri-ciri ini masih lagi berjalan seperti biasa, masih lagi berfungsi seperti biasa walaupun pengampunan diraja itu wujud tuan-tuan dan puan-puan. Kita beralih pula kepada kes kami di pihak pembangkang hari ini.
Di fasa pertama, kita perlu faham bahawa kuasa pengampunan yang dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri atau Perlembagaan Negeri ini ialah kuasa yang diwarisi zaman berzaman oleh institusi beraja negara kita. Di saat kita mencabar kuasa pengampunan yang di-Pertuan Agong, kita sudah pun mencabar kuasa kehakiman. Pengampunan diraja ini juga tidak sewenang-wenangnya kita berikan. Ada kawalan dalam proses melaksanakan pengampunan diraja ini. Di saat wujudnya kawalan ini, inilah bukti kuasa kehakiman masih boleh berfungsi dengan bebas tuan-tuan dan puan-puan. Justru kami percaya pengampunan diraja ini perlu dikekalkan. Mudah kes kami di pihak pembangkang. Kita beralih pula kepada masalah pertikaian di pihak kerajaan pada hari ini. Ada 5 pertikaian yang tak pernah berjaya untuk mereka jelaskan dengan baik. Yang pertama, apa fahaman anda terhadap langkah pelaksanaan pengampunan diraja? Yang kedua, dalam keadaan dan situasi bagaimana pengampunan ini dibolehkan? Yang ketiga, apa limitasi pengampunan diraja ini? Yang keempat, bagaimana sifat kebebasan kehakiman yang cuba untuk anda bawa? Dan yang terakhir, bagaimana nak capai kebebasan kehakiman tanpa permohonan diraja sedangkan raja merupakan hierarki tertinggi dalam kehakiman negara tuan-tuan dan puan-puan. Saya beri peluang mungkin nak jawab dalam penggulungan, silakan jawab 5 pertikaian ini. Kita beralih pula kepada pertikaian yang mereka lontarkan kepada kami tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya hanya satu sahaja pertikaian mereka. Pengampunan diraja ini terlalu senang diberikan. Sampaikan setiap kali sambutan merdeka ada pengampunan. Siapa kata pula pengampunan diraja ini senang? Ada prosedur rumit yang perlu untuk dijalankan. Ada peringkat rayuan, ada peringkat penilaian, ada peringkat semak imbang dan sebagainya. Tidak mudah. Kalau betul lah setiap kali sambutan merdeka ada pengampunan, tunjuk tahun ini merdeka, siapa yang diberi pengampunan? Tak pernah pun diceritakan. Sebelum saya teruskan, silakan satu izin laluan. Datuk, pertama, untuk mansuhkan memang kena pindah perlembagaan. Ini anda tak faham. Kedua, kalau pengampunan diraja ini tak menyumbang kepada skor, apa yang menyumbang kepada skor? Ketiga, sama tak pengampunan ni dengan prosedur di mahkamah? Yang pertama, hari ini, kalau yang sepatutnya tunjukkan kepada kami apa yang menyumbang kepada skor itu adalah pihak kerajaan. Sebab anda yang nak cerita pasal skor. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, bila bercerita tentang, baik, saya teruskan. Kita bergerak kepada hujah Perdana Menteri pada hari ini yang bercerita tentang tidak berat sebelah tuan-tuan dan puan-puan. Pun begitu, rangkuman daripada hujah ini adalah hujah handaian semata-mata. Bila mana hari ini, komponen apa yang berat sebelah tak pernah pun jelas diceritakan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Kita lihat kes mereka. Hari ini mereka kata kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disebabkan oleh ada berat sebelah dalam kalangan peguam yang dilantik. Pun begitu, saya jelaskan kepada anda, situasi pengampunan diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak memohon keampunan kerana kesalahan yang sudah disampaikan kepadanya. Sebaliknya, menuntut kebebasan kerana fitnah dan salah guna kuasa serta perkara yang bercanggah dengan prinsip keadilan. Prinsip berkenaan yang diterima tuanku untuk membebaskan beliau perlu jelas di pihak mereka. Dan sekalipun kalau betul ada pihak dalam yang tidak berintegriti, tunjukkan kepada kami. Tak pernah pun ada cerita. Maka pada akhirnya tak ada orang yang melanggar integriti, tidak wujud isu integriti tuan-tuan dan puan-puan. Dan hujah yang ketiga, rangkumannya ini adalah hujah yang sama di bawah kata kunci yang berbeza. Kedua-duanya bercerita tentang kredibiliti semata. Pun begitu hari ini, komponen pengampunan yang lemah tak pernah pun mereka tunjukkan kepada kita komponen mana yang lemah. Penafian kepada kredibiliti penghakiman pun tidak ditunjukkan. Apa bentuk penafian oleh pengampunan diraja ini tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan hukuman masih dijalankan oleh hakim. Pesalah masih menjalankan hukuman. Maka tidak ada penafian sama sekali. Telah kami tunjukkan. Maka dengan itu mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing.
Baiklah sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Hadirin, saya akan buktikan ada 4 masalah konsep yang perlu kita lihat dan perlu untuk kita tolak mereka pada hari ini. Yang pertama, masalah mereka yang pertama ini mengenai frasa memansukan. Di saat pembukaan konsep oleh Dato' Abdullah pada hari ini, mereka katakan bahawa konsep memansukan ini adalah kita pindah. Hadirin, kalau anda fahamlah frasa memansukan ini, kita hapus terus, bukan kita pindah. Ini fahaman yang salah dalam merungkai usul perdebatan pada hari ini. Kalaulah mereka ingin cerita tentang pindah, maksudnya pada hari ini anda bersetuju saja bahwa pengampunan diraja ini masih boleh dikekalkan, masih boleh untuk kita terima. Anda sudah membawa konsep seperti seolah-olah pembangkang pada hari ini. Yang kedua, pada hari ini bercerita tentang campur tangan. Anda katakan pada hari ini anda tidak mau campur tangan daripada peguam negara. Saya tanya kepada anda, adakah pengampunan diraja ini melibatkan kepada peguam negara? Tidak, perkara ini merujuk kepada kuasa yang di Pertuan Agong. Itu yang anda perlu faham, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, mengenai masalah skor kebebasan kehakiman pada hari ini. Anda perlu sedar, dalam skor ini tidak sebenarnya menunjukkan penurunan disebabkan oleh pengampunan. Saya tanyalah pada anda pada hari ini mengenai masalah pengampunan ini. Saya nak tahu, adakah disebabkan kita berikan pengampunan kepada mereka-mereka yang kononnya tidak bersalah ini, kita dapat menurunkan skor dan pada akhirnya membimbangkan? Sebenarnya tidak. Dan masalah keempat anda katakan pada hari ini, message yang ini ingin yang anda sampaikan kepada seluruh isi dewan pada hari ini adalah pengampunan ini bersifat saban tahun dilakukan. Saya nak tanya, kalaulah dilakukan saban tahun, saya nak tanya, pada kemerdekaan yang lepas, pada tahun ini, siapa yang diampunkan? Anda kena buktikan pada pengulungan anda pada hari ini. Anda buktikan siapa yang diberi pengampunan. Dan lihat kepada rasional mereka pada hari ini. Mereka katakan, dalam masalah ujar dan rasional mereka pada hari ini ada 3. Mereka katakan ada kelemahan komponen pengampunan. Sehingga ujar mereka pada hari ini bersifat 1 saja. Kerana apa yang mereka ingin buktikan adalah berat sebelah, junjung credibility dan menegakkan keadilan. Dah memang kita berat sebelah, memanglah nampak tidak keadilan, dah memang 1. Dan junjung pula credibility, itulah matlamat anda, cuma 1 sebenarnya dalam ujar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, anda juga katakan dalam menentukan komponen pengampunan, anda ujarkan perkara-perkara ini. Tapi sebenarnya apa yang anda ceritakan dalam ujar anda ini tidak pernah menyentuh terus tentang kelemahan dalam komponen pengampunan. Sebaliknya yang berlaku dalam badan kehakiman. Itu yang anda perlu faham. Dan pada hari ini, kalaulah anda ingin katakan ujar ini dapat mencapai matlamat, anda perlu sedar, kalau kita perlu terimalah pindah yang anda ingin bawakan, kita kena faham bagaimana pula kalau kita pindah ini tetap juga dapat menjaga kebebasan kehakiman. Ini yang perlu anda faham. Beralih kepada meja pembangkang yang lebih murni. Kerana kami percaya kita perlu untuk memelihara kebebasan kehakiman ini, kerana kita perlu mengekalkan pengampunan diraja. Melihat kepada keperluan ini apabila berupaya menjaga institusi kehakiman daripada semak imbang yang sebenarnya lebih telus dan lebih adil dalam menjaga keharmonian dalam kebebasan kehakiman ini. Dan proses pelaksanaan yang lebih telus ini, kita lihat bagaimana proses yang berlaku pada hari ini membuktikan kita masih perlu untuk memberikan pengampunan diraja ini. Dan yang ketiga, menutup ruang-ruang manipulasi. Kerana saya yakin dan percaya di saat kita perlukan pengampunan diraja ini, inilah jalan terakhir untuk kita lakukan, dan akhirnya bukan senang-senang kita bagi. Dan pengampunan diraja ini juga memerlukan waktu, dan anda perlu faham memerlukan orang-orang tertentu yang mahir dalam membincangkan masalah yang berlaku. Maka hadirin, satu saya pinta, demi kebebasan kita semua dalam menegakkan keadilan, kita masih perlu untuk pengampunan diraja pada hari ini. Sebab saya kira kalau saya bersalah dan sememangnya tidak terbukti bersalah, saya juga mau untuk menuntut keadilan dengan pengampunan diraja. Bukan pengampunan seperti yang anda katakan, pengampunan ini bersifat kalaulah berlaku seluruh kehidupan saya pada nanti,
akan dihapuskan kesalahan saya. Itu yang perlu anda faham. Sekian, mohon untuk usul ditolak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan perkali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan boleh dengar? Dengar Yang Berhormat. Tuan-tuan dan puan-puan, demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Saya cerahkan kembali bagaimana mekanisme di meja perwakilan kami bergerak dan penilaian kes kami dijunjung dalam Dewan Perdebatan. Pertama, mekanisme kami adalah untuk meminda perkara 42 dalam Perlembagaan Persekutuan. Maknanya, apabila pengampunan diraja ini tidak lagi berfungsi, tiada unsur-unsur pindah fungsi dan sebagainya. Saya kira ini kegagalan mencerap anda. Dan kedua, kami tunjukkan kelemahan komponen-komponen pengampunan diraja ini yang akhirnya mengganggu kebebasan kehakiman. Kronologi hujah mudah. Pertama, kita ada perkara yang perlu untuk kita capai. Yang saya sandarkan kepada 3 perkara hadirin dan sekalian. Pertama, untuk kita meningkatkan skor kebebasan. Bebas campur tangan mana-mana pihak. Kedua, menjunjung kredibiliti institusi kehakiman. Dan juga ketiga, menjaga keadilan, hukuman atas kesalahan yang telah pun dilakukan. Dalam hujah ini, kami ceritakan bagaimana peranan dan juga ancaman-ancaman daripada pengampunan diraja ini yang akhirnya mengganggu gugat komponen-komponen ini yang akhirnya menjadikan usaha kita untuk terus memelihara keluhuran kebebasan kehakiman ini tidak dapat dicapai hadirin dan hadirat sekalian. Hujah pertama, kelemahan atas dasar bersifat berat sebelah. Isu liwat Anwar Ibrahim saya lampirkan kepada anda. Ada campur tangan Tommy Thomas pada 2018 yang akhirnya menjadikan penilaian pengampunan diraja itu tercapai dan akhirnya bebas, dan pada hari ini walaupun beliau sebelum ini kita kenal sebagai penjenayah, akhirnya boleh menjadi pemimpin wakil rakyat. Ini mesej moral yang tidak baik hadirin dan sekalian. Kedua, pun begitu kalau anda nak kata ada salah nilai dalam perkara ini hadirin sekalian, anda sudah bercanggah. Siapa yang nak jaga kredibiliti? Kalau anda yang meragukan kredibiliti keputusan jenayah ini, anda yang tidak menjaga dan percaya kepada hakim negara. Kedua, menidakkan kredibiliti institusi kehakiman. Kami tunjukkan isu jenayah berat dinoktahkan ibarat bayi yang baru lahir. Dan ketiga, menafikan keadilan hukuman yang patut dan sesuai dengan jenayah, di mana pengampunan ini akhirnya mengganggu perkara tersebut hadirin dan sekalian. Di meja perwakilan anda, masalah terbesar anda adalah anda tidak pernah ceritakan kepada kita komponen dan prosedur yang konon-kononnya rumit ini hadirin dan sekalian benar-benar masih boleh pelihara kebebasan kehakiman kita. 3 komponen yang kami lampirkan dalam Dewan Perdebatan tidak pernah pun anda sentuh dan jentik dalam Dewan Perdebatan. Sebab itu, kes anda rumit dan sebagainya, YDP tertinggi, antonimnya rendah, bukan bebas. Makna kata pada hari ini, anda masih tidak menafikan kelemahan-kelemahan yang kami katakan pada hari ini. Kedua, fahaman anda tentang isu kebebasan kehakiman ini sekadar isu integriti, rasuah dan sebagainya. Kami telah tunjukkan bagaimana bila isu-isu ini timbul, diberi pengampunan diraja, akhirnya menwujudkan spekulasi kita terhadap institusi dan kebebasan kehakiman ini. Dan ketiga, fitnah timbalan Perdana Menteri pada hari ini, kami kata pindah fungsi dan sebagainya. Kegagalan mencerap ini berjangkit ke menteri ketiga, tim pembangkang ketiga mereka, yang akhirnya apa yang kita dengar pembangkang ketiga ini cakap, kami tak tunjuk, kami tak kata. Saya terkejut bidasan-bidasan template seperti ini boleh hadir dalam dalam debat diraja ini, kerana bidasan-bidasan anda ini tidak pernah pun menafikan kelemahan-kelemahan yang kami katakan hadirin dan sekalian. Kes anda juga cukup bermasalah. Saya dapat rangkumkan kepada kes anda ini rumit semata-mata. Rumit ini pun bukanlah kata lawan kepada ianya pada hari ini, kelemahan-kelemahan ini hadirin sekalian. Makna kata pada hari ini, pegangan anda dalam Dewan Perdebatan cukup lemah, dan timbang tara saya dalam Dewan Perdebatan ini mudah. Siapa yang lebih menjawab roh perdebatan? Saya sudah katakan, saya sudah bentangkan kes dengan baik hadirin dan sekalian, dan saya kira kegagalan pencerap dan fitnah anda ini tidak boleh kita terima untuk pusingan yang seterusnya hadirin dan sekalian. Maka mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum.
Terima kasih Yang Berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan daripada pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Kini saya akan masukkan hakim ke dalam breakout room. Kenapa all participate? Akak, اقرأ ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
Angin kencang itu menuntut satu kemahuan, menegaskan satu pendirian. Bahawa bahasa Melayu itu satu perjuangan kemerdekaan, lambang perpaduan kebangsaan. 22 Jun 1956, hasil daripada kesaktian lidah rakyat, kami lahir sebagai institusi keramat dengan nama Dewan Bahasa dan Pustaka. Angin semilir bertiup perlahan-lahan memupuk rasa cinta dan penghayatan. Kami percaya ubur perjuangan mendaulatkan bahasa kebangsaan perlu sentiasa disemarakkan nyalanya. Angin kencang itu kembali datang membawa suara bantahan, meluahkan rasa kekecewaan. Sesungguhnya, bahasa Melayu itu mesti dipertahankan. Angin timur dan barat membawa harumnya wangian bahasa Melayu ke seluruh tanah air tercinta, melahirkan ribuan cerdik pandai, merentasi pelbagai bidang ilmu, memperkaya khazanah kesusastraan, mendepani segala perubahan zaman. Kami hadir dengan semangat dan harapan memandaikan generasi masa hadapan yang tetap bertunjangkan kebangsaan. Angin sendalu menderu lembut, lalu membiaskan kedinginan. Dalam dunia yang sentiasa mengejar kepesatan, kami akan memastikan bahasa Melayu tidak akan ketinggalan dengan penghasilan produk dan perkhidmatan yang akan memberikan nilai ekonomi. Angin pancaroba sering berubah-ubah tiupannya, membawa cabaran dan halangan. Kami tetap akan membakar semangat, memupuk rasa kebersamaan agar anda sentiasa berdiri bangga di mata dunia dengan identiti kebangsaan yang tidak pernah sesekali goyah. Kami sedar angin akan terus bertiup yang akan membuatkan anda berhadapan keraguan, kesetiaan. Tetapi kami akan tetap berdiri teguh kerana kami satu-satunya petugas zaman yang akan tetap mempertahankan. Kerana kami Dewan Bahasa dan Pustaka lahir dari restu jiwa pahlawan. Kami ucapkan dengan sepenuh keazaman, bahasa itu jiwa bangsa. Para hakim sudah bersedia dengan keputusan?
Okey, saya close. Oh. Baik, seterusnya saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Para hakim diminta untuk membuka kamera bagi sesi komentar dan keputusan. Dipersilakan Tuan Hakim. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Sidang Dewan. Sebelum saya umumkan keputusan, saya nak jemput panel hakim lah untuk kongsi sepatah dua kata. Saya persilakan hakim ketiga dahulu Puan Rosita. Dipersilakan sepatah dua kata nak bagi komen, pandangan dan cadangan penambahbaikan. Okey, terima kasih Ketua Hakim. Perdebatan tadi agak sengit, okay, masing-masing dia ada poin masing-masing. Di pihak kerajaan, struktur hujah memang baik, okay, baik, dan juga pihak pembangkang, setiap orang dia ada poin-poin yang tersendiri and cara bidasan pun bagus. Ni baru pusingan yang pertama, so keep continuing your motivation dan juga you punya hujah. Okay, untuk topik ni dia pemahaman prosedur sebenarnya sangat-sangat penting. Okay, sebab kita tak boleh nak menghukum kata, maksud saya tak boleh nak meletakkan bahawa bila dah masuk kepada contoh kita masuk kepada prosedur ni and prosedur ni tak bagus or whatever, dia kena ada timbal balik and analyse about the procedure. Sebab Badan Kehakiman perundangan prosedur dia jelas, okey. Jadi boleh ditambah baik untuk knowledge bahagian tu. Okey, terima kasih. Good job untuk kedua-dua pasukan. Memang perdebatan amat sengit. Okey, tahniah bagi yang berjaya. Terima kasih. Okey, terima kasih Hakim ketiga Puan Rosita Jayus. Saya persilakan Hakim kedua Tuan Zainal untuk share sepatah dua kata. Okey, terima kasih Ketua Hakim. Dengar semua. Okey, yang pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua belah pihak kerana menjadikan perdebatan ni sesuatu yang perdebatan orang kata sengit lah. Okey, dan dia tak mencapai. Cuma kalau dari segi penambahbaikan, mungkin selepas ini tajuk-tajuk ni anda boleh gunakan konsep inilah. Saya nak sentuh sedikit tentang kupasan usul. Dari segi awal, dari mula awal kita dah ada pendefinisian cantik, semua dah cantik. Okey, semua dah terletak, semua dah ada struktur. Cuma saya ingin tambahkan di sini, kalau boleh, apakah hubungan dua variabel ini? Contohnya yang pertama kita ada kebebasan kehakiman. Yang kedua kita ada pengampunan diraja. Jadi kalau boleh dalam perdebatan ini kita sentuh apa hubungan dia. Adakah dengan kalau ada pengampunan diraja maka kebebasan kehakiman itu akan rendah. Kalau ada kebebasan kehakiman tinggi, adakah pengampunan diraja akan jadi rendah. Ataupun dia tak ada hubungan langsung. Jadi itu yang kita kalau boleh nak kena gunakanlah. Ini kaedah ni sebenarnya kalau anda buat research ataupun thesis ada nanti pun sama. Anda ada sentuh tentang pemboleh ubah. Tapi kena sentuh juga tentang hubungan-hubungan antara pemboleh ubah ni. Jadi kalau kita sentuh tu, jadi perdebatan ini akan nampak lebih orang kata hebatlah kan, nampak lebih ni. Saya rasa itu sajalah untuk next tournament perdebatan pusingan lagi seterusnya, gunakan cara ini. Tekankan tentang hubungan tu juga. Okey, kembali kepada Ketua Hakim. Terima kasih Tuan Zainal dan juga Puan Rosita di atas komen-komen pandangan yang saya kira cukup bermakna tadi. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada kedua-dua pasukan USN dan UMS. Dia bertukar sikit je. USM, UMS ni kalau tengok macam sama aja kan. Dan saya kira saya amat berpuas hati dengan persembahan yang
ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Saya rasa kedua-dua pihak telah berjaya memukakan perdebatan yang baik. Kedua-dua pihak mempunyai gaya cara persembahan debat yang baik dan kedua-dua pihak boleh menghujahkan dengan baik. Cuma biasalah dalam adab pertandingan ini ada yang menang, ada yang kalah. Dan saya melihat pertandingan perdebatan pada pagi ini cukup sengit. Memang pihak kerajaan telah berjaya mengemukakan usul dengan baik dan telah dibangkang juga dengan baik. Cuma ada beberapa perkara yang kami terpaksa teliti dengan mendalam berdasarkan kepada hujahan dan contoh, dan saya melihat dalam konteks ini pihak kerajaan telah berjaya mengemukakan hujah dengan lebih baik dan contoh yang lebih tepat. Kalau berdasarkan kepada situasi ini, berdasarkan kepada tajuk ini, saya daripada awal saya menjangkakan memang pembangkang akan makan tajuk ini. Tetapi situasi berdasarkan kepada hujah dan contoh yang diberikan, maka kami para panel hakim juga amat susah untuk membuat keputusan berdasarkan kepada persetujuan bersama dengan keputusan agak tipis 2-1 dengan margin yang agak kecil, maka seperti mana yang saya dah bayangkan tadi, usul ini diterima. Dan pembangkang terbaik pada hari ini jatuh kepada timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Fazli. Ialah berdasarkan kepada margin yang cukup kecil dan keputusan panel hakim pun tipis 2-1. Seperti mana yang saya katakan tadi, kedua-dua pihak ada kredibiliti yang tinggi untuk mendebatkan isu ini. Cuma adalah sedikit perbezaan here and there yang saya kira masih boleh ditambah baik, khususnya dalam konteks kupasan usul, dari konteks hujahan, dalam konteks bidasan dan dalam konteks mengukuhkan contoh-contoh yang mantap untuk mengukuhkan hujahan atau kupasan yang telah diberikan. Saya kira itu saja daripada saya. Saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan. Adat menang kalah itu sebagai satu adat yang boleh mematahkan kita, dan saya kira marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadanya kerana kita berjaya melaksanakan debat dengan cukup baik pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para hakim. Izinkan saya untuk ulang kembali keputusan yang telah diucapkan. Peserta terbaik jatuh kepada timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Fazli. Juri 2-1, usul diterima. Boleh saya minta ulangan balik margin tadi berapa? Margin 2 sahaja. 2 saja. Memang very slim, tipis. Mana kata pembangkang pun berjaya mengukuhkan hujah dengan baik. Cuma adalah sikit-sikit and there kan. Faham. Okey. Okey. Terima kasih Tuan Hakim. Baiklah. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya mohon ahli-ahli berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Okey, kita akan mulakan sesi fotografi. Untuk semua, untuk buka kamera. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih para hakim dan para peserta. Diminta untuk peserta terbaik untuk tunggu sebentar untuk sesi temu ramah. Dan semua hakim dan peserta boleh meninggalkan bilik persidangan. Terima kasih. Terima kasih para hakim. Terima kasih hakim. Terima kasih USM. Good luck. Assalamualaikum.